Assalamualaikum Ustaz. Gimana? Waalaikumsalam. Boleh kita mula Ustaz? Line Ustaz kot. Ustaz mute tu Ustaz. Okey. Okey. Boleh dengar? Okey, Boleh dengar Ustaz. Boleh kita mula Ustaz? Boleh. InsyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Farid bin Hassan, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Puan Hajah Insinyur Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang kita muliakan Al-Fadhil Tuan Guru kita, Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, para penuntut ilmu Al-Quran yang mudah-mudahan insya-Allah dirahmati Allah juga. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat kita sekali lagi berkumpul bersama-sama di dalam program Jom Mengaji Online anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi untuk memulakan kelas kita pada malam ini. Falyatafaddal ma'jura. Ustaz Amir Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza Jalaluh wa sama kamaluh wassalatu ala rasulillah tammat risalatuh wa hasunat sifatuh wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru Azam bin Datuk Haji Osman, Setiausaha Encik Muhammad Farid bin Hassan, Yang berbahagia Setiausaha Engineer Haji Nazatul Shima binti Muhammad, Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Halal Islam, yang berbahagia Ustaz Haji Aiman bin Ahmad, Ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja seterusnya warga kota, para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah kita rafakkan rasa kesyukuran pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah sekali lagi dipermudahkan urusan ni. Walaupun dalam keadaan kita menggunakan sistem online ni ada gangguan-gangguan yang perlu diselesaikan, tapi akhir sekali dapat dipermudahkan, Alhamdulillah, dan dapat kita teruskan kelas kita pada malam ini. Okey. Seperti biasa. Okey, Haji Mustafa ada tanda InsyaAllah Ustaz. tanda sambung tajuk apa tu? Tanda baca Al-Quran, iaitu lepas kita berhenti dekat mim kecil tu. Istilah Tanda bacaan dalam Al-Quran. sekejap. Istilah tanda.
baca dalam Quran ya. Sekejap saya dapatkan bahan dia sekejap. Sila tanda baca dalam Quran. Ya. Istilah dhabtul Quran ya, Haji? Betul lah. Tanda-tanda dalam Quran ya. Ya betul. Last tanda apa? Dan tanda Huruf kecil, waw, ya, dengan nun, Ustaz. Huruf kecil. Okey, sekejap ya saya. Waw, ya, nun. Okey, saya paparkan. Okey, Quran nampak tak? boleh ya? Boleh. Kita teruskan. Okey, seterusnya huruf kecil waw, ya dan nun. Ini dah selesai ya. Kita sambung kepada huruf yang seterusnya iaitu huruf sin kecil di atas dan di bawah huruf sad. Sin kecil di atas dan bawah huruf sad. Ustaz, Ya. Tak, yang huruf kali tu huruf atas ini. kecil, waw, ya, nun belum lagi tu. Oh, belum lagi. Ya. Ya sudah. Okay, huruf kecil waw, ya dan nun. Menunjukkan huruf asal yang ada pada perkataan, tetapi dia dihadzaf. Dia dikeluarkan daripada tulisan perkataan tersebut, huruf tersebut dikeluarkan atau fungsinya dia dihadzaf. Tetapi mengikut bacaan imam kita mesti dibacalah huruf tersebut walaupun dikeluarkan daripada perkataan asal. Okey. Contoh. Ni. Ya tu dikeluarkan daripada ejaan asal merujuk kepada hadzaf. Hadzaf ni maksudnya dibuang huruf tu. Tetapi dalam bacaan imam kita walaupun ia tu dikeluarkan tapi berfungsi pada bacaan Al-Quran mengikut riwayat Imam Hafs an Asim. Contoh kalimah di bawah tu. An-nabiyina. Cuba baca semua. An-nabiyina. Okey. Sekali lagi Jadi ada dua ya lah kat situ. An-nabiyina. Satu yang mati, nabi yang mati, ya baris bawah yi. Dikeluarkan yang dihadzaf yang warna kuning tu, itu ya yang ketiga. Ada tiga ya di situ. An-nabi yang mati, yi ya baris bawah, panjangkan ya yang warna kuning jadi huruf mad dua harakat. Yi panjang tu adalah ya yang warna kuning. An-nabiyina. Cuba baca. Pastikan ada tiga huruf ya. An-nabiyina. Okey. Right. Kedua, alif dalam ni alif dia tak tulis tapi ada alif dalamnya sebenarnya. Wasa panjang dua harakat jadi huruf mad. Wasadiqat. Cuba baca. Was-sadiqat. Wasadiqat. Was-sadiqat. Yang bawah ni huruf waw. Okey. Huruf waw. La yastawun. La yastawun. Okey.
La yastawun. La La jas yastawun. Dua. Okey. Seterusnya, Ustaz, hu tu panjang apa Ustaz? kalau kita dia macam huruf mat yang lain. Kalau tak bertemu hamzah atau sabdu atau tanda mati selepas huruf mat itu, baca 2 harakat saja. Terima kasih Ustaz. Okey. Tapi kalau selepasnya bertemu hamzah, contoh selepas huruf mat bertemu hamzah, makanya kalau bertemu hamzah makanya perlulah dipanjangkan daripada 2 harakat menjadi 4 atau 5 harakat. Itu cerita dia. 4 atau 5 harakat. Iyalah. 4 atau 5 harakat. Kan? Huruf temu selepasnya ada huruf bersabdu. Selepas huruf mat huruf bersabdu atau bertanda mati, makanya dia dipanjangkan kadarnya hingga 6 harakat. Okay, sekarang ni dalam contoh ni, selepas huruf mat itu ada huruf apa? Selepas huruf mat tu ada huruf apa? Ada? huruf nun Ustaz. Kalau huruf mat tahu tak? Selepas huruf mat tu ada huruf apa? Mana la yastawun tu La yes. Huruf mat tu ada huruf nun Ustaz. Huruf nun. Jadi kalau bertemu huruf nun maknanya apa? Maka jadi ma'rif disukun lah nama ni 24 dah. Kalau bertemu dengan nun, kalau dimatikan nun itu barulah boleh baca sampai 6. Oh ya. Kalau kita baca wasal, nun tu tetap berbaris di atas, makanya kita perlu apa? Maknanya kita perlu 2 harakat Ustaz. Maksud kita perlu baca 2 harakat sajalah. Baca 2 harakat saja. Okey. Yes. Maka kita baca 2 harakat saja. Okey. Yes. Sama dengan juga kan? Huruf hamzah ni bersama. Huruf alif. Kalau selepasnya bukan huruf hamzah, bukan huruf bersabdu. Okey. Makanya bukan betul huruf bertanda mati selepasnya, maka 2 harakat sajalah. Okey. Boleh InsyaAllah. Okey. Sama. Sekarang ni baca 2 harakat sajalah kalau kita baca wasal lah. Huruf selepasnya tu berbaris seperti biasa, 2 harakat saja. Kalau matikan nun, bertemu tanda mati boleh baca sampai 6 harakat. Okey. InsyaAllah. Okey. Okey, huruf sin kecil di atas dan di bawah. Alright. Sambung. Huruf sin kecil. Huruf sin di atas dan di huruf sad di bawah. Huruf sad. Okey. Bawah huruf sad. 4 perkataan. 4
perkataan. 4 perkataan. Atau 4 kalimah dalam Al-Quran. Jika sin kecil terletak di atas huruf sad, maka bacaan sin lebih masyhur. Kalau duduk di atas huruf sad, maka huruf sin lebih masyhur. Mengikut imam. Nah, contoh ni. Kita baca dengan sin. Wa yabsutu. Cuba baca. Tak nampak dia punya tu dah. Ustaz, Boleh? tak ada. Gambaran dia. Lampiran tak? Tak Tak ada. mana? Tak keluar lagi. Lambat. Okay, saya line telefon saya mungkin dia sebab saya guna dua-dua ni. Sekejap saya guna internet rumah saya harap laju lah. Internet. Okay, sekarang guna internet rumah. Saya buka sekali lagi Saya buka sekali lagi paparan. Okey, boleh nampak tak Haji? Boleh nampak Haji? Belum lagi. Boleh nampak? Belum Belum lagi. Okey, sekejap. Okey. Boleh nampak? Saya dah Tak paparkan. nampak. Tak. Belum Dah? Dah. Okey. Saya tukar internet guna rumah. Okey, Allah Akbar. Mana tadi secara Dhabtul Quran. Alright. Okay, tak boleh gerak banyak kan. Okey. Jadi kalau sin kecil, ni sin di atas huruf sad, maka bacaan yang lebih masyhur adalah sin Wa yabsutu. Cuba baca. Yabsutu. Wa yabsutu. Yabsutu. Okey, kita ambil. Kita kecilkan balik. Sekiranya dia duduk di bawah sad, jika sin terletak di bawah huruf sad, maka huruf sad adalah lebih masyhur dari sudut bacaannya. Okey, kita baca kalau yang ini huruf sad lah. Al-musaytirun. Cuba baca. Al-musaytirun. Okey. Okey. Terus tanda mat. Tanda mat. Ni tanda ni dia macam tanda apa tu? Alif yang melintang kan? Bentuk yang melintang. Dia melintang gitu. Okey. Okey, alif yang melintang. Okey, ni dipanggil tanda mat. Dia bukan tanda panjang Maksudnya bukanlah di huruf alif. Tanda yang merujuk kepada panjangnya kadar mat dan dia letak kadar panjang yang ada yang panjang dia 4 harkat ke atas baru dia letak tanda ni. Merujuk kepada baca panjang Dia terletak di atas huruf alif. Huruf mat lah. Alif, waw atau ya. Okey. Alif, waw atau ya. Okey. Menunjukkan kadar bacaan lebih panjang daripada kadar huruf mat yang dipanggil mat asli. Kadar 2 harkat lah. Kalau 2 harkat ni dia tak letak tanda ni. Kalau ada tanda ini makanya kadar panjangnya lebih daripada 2 harkat iaitu 4 ke atas 4 dan ke atas. Okey, jelas boleh Haji? Boleh insya-Allah Ustaz. Contoh kat dalam tu. Okey, berapa kadar harkat tu? 6 Ustaz. Harkat. Ya? 6. 6 Ya betul. 6 harkat. Betul lah tu. 6 harkat. 6 harkat. Okey, bagus. Bacanya kita bacalah. Panjangkan 6 harkat.
liyuhajjukum. Cuba baca. Liyuhajjukum. Boleh? InsyaAllah Ustaz. Okey, alhamdulillah. Semua okey, tak masalah. Ada InsyaAllah apa? Ustaz. Boleh? InsyaAllah. Boleh. Okey, tak ada masalah. Semua okey, jelas Kita terus lagi. Bulatan Allah Masya-Allah. Tarik balik. Tak boleh laju sangat. Okey, bulatan berhias. Pelan-pelan Bulatan berhias. Bulatan berhias. Okey. Menunjukkan bilangan dan penghujung ayat. Boleh? Penghujung ayat. Maknanya kalau ayat 1, dia akan duduk di ujung setiap ayat 1 tu. Kalau ayat 2, dia tulis 2 lah. Dia tulis 2. Gitu. Okey? Ni tanda bulatan berhias. Ini semua orang biasa jumpalah. Dia duduk kat mana? Dia duduk dekat apa ni? Ya. Hujung ayat. Hujung ayat. Dia duduk dekat hujung ayat. Itu cerita dia. Okey. Terus tanda apa lagi? Tanda bintang. Tanda bintang. Tanda bintang ni apa yang ada dalam ni? Dia akan duduk permulaan atau penghujung. Kalau ikutkan dia duduk di penghujung setiap juzuk. Kalau dah masuk juzuk ataupun dia duduk pada ain. Tanda bintang ni biasa duduk pada ain, kan? Ain pertama atau hizib. Hizib yang pertama, rubuk yang pertama, makrok yang pertama, dia akan tulis, dia akan letakkan bintang ni. Pernah nampak Haji Haji pernah nampak? Ada. Ada kan? Pernah nampak kan? Hmm. Pernah nampak? Okey, alhamdulillah. Dia memang duduk dekat di hujung setiap juzuk ataupun pada hizib. Kalau hizib pertama, dia duduk kat hizib pertama tu lah. Hujung dia duduk. Okey. Yang penting faham tak faham tanya yang duduk diam je. Okey. Okey, kita sambung lagi. Garis panjang. Dalam Quran dia ada tulis garis panjang. Apa fungsi ni garis panjang ni? Garis panjang. Okey, apa fungsi garis panjang ni? Terletak di bawah atau di atas kalimah tertentu. Dia terletak di atas kalimah tertentu. Di atas atau di bawah kalimah tertentu. Okey? Di atas, di atas, di bawah atau di atas kalimah tertentu. Okey? Tujuan dia memberi peringatan sujud kepada Allah. Inilah surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ayat bawah tu. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjada. Nampak? Ada garis bawah tu. Dia nak ingatkan kita sujud kepada Allah. Sujjada. Okey? Sujud pada Allah. Dia nak ingat kita lah. Sujjada. Kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
Dan tanda yang warna, yang tanda macam masjid tu, macam kubah kan? Tanda yang kubah tu pula, Haji, kubah tu pula itu menunjukkan tempat berhenti kita untuk kita berhenti dan sujud. Yastakbirun. Lepas tu berhenti bacaan, terus sujud. Boleh Haji? InsyaAllah boleh Ustaz. Boleh semua Okey, bagus. Boleh, bagus. Okey. Terus. Okey, soalan saya nak tanya. Ada yang tanya tak ni? Risau juga. Kalau lah sampai ayat sujud ni, contoh kita makmum tak sujud ketika imam sujud pada perintah ayat merintahkan kita sujud. Kita tak sujud. Apa berlaku pada kita makmum ni? Ada orang dia tak sujud. Dia tak faham, dia tak sujud. Dia tidak mengikut imam. Imam sujud, dia tak sujud. Tak batal Ustaz sembahyang. Tak batal ke sembahyang dia? Tak ikut imam? Ya, dua perkara yang apabila kita bersalahan daripada imam, maknanya kita tidak mengikuti imam, boleh membatalkan solat. Dua perkara ini. Yang pertama, apabila imam sujud. Bila berhenti pada ayat sujud, imam pun sujud, makmum tidak sujud, berdiri terus dan dia batal solatnya. Yang kedua, sujud sahwi. Apabila imam sujud sahwi, walaupun makmum tak buat salah, imam merasa terlupa sesuatu. Bagi dia terlupa ataupun dia melakukan kesalahan yang bukan kesalahan. Dia terlupa pada perkara-perkara yang membolehkan dia atau yang disunatkan dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi. Walaupun makmum tak buat salah, makmum wajib ikut imam sujud sahwi. Sekiranya enggan tidak mengikut imam sujud sahwi, maka batallah solatnya. Kalau dia tidaklah berniat untuk mufarakah lah. Dia tak berniat untuk mufarakah, dia nak ikut imam. Tapi imam sujud sahwi, dia tak mau ikut, maka batal solatnya. Dua perkara Haji ingat. Dalam solat, boleh membatalkan solat. Pertama, sujud. Sahwi. Sujud yang pertama, sujud dalam solat tu lah. Sujud apabila bertemu dengan ayat yang merujuk kepada perintah sujud. Yang kedua, Sahwi. sujud sahwi. Okey. Habis tak ada yang tanya, saya teranglah. Hilang lagi. Sabar aja lah, Ji. Masih hilang je, Ji. Mana Ji? Tarik lagi. Sekejap. Garis panjang. Garis panjang? Garis panjang. Garis panjang. Oh, belum. Garis panjang. Dia kalau tekan hilang. Okey. Tanda bintang sudah. Garis panjang pun sudah. Tanda intan. Okey. Tanda intan. Okey. Terdapat dua tanda intan dalam Quran. Dua tanda. Dua tanda intan dalam Quran ni ada dua. Dua tempat lah maksudnya. Okey. Dua tempat. Okey. Dapat dua tanda intan. Okey. Tanda yang pertama. Dalam surah Hud menunjukkan bacaan imalah kubra. Imalah. Dalam surah Hud menunjukkan bacaan imalah kubra. Okey. Contoh, bismillah. Kalimah tu terkeluar sikit. Allah, terkeluar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Majri tu bacaannya imalah tu maknanya membunyikan huruf. Asal perkataannya majroha itu dengan membunyikan huruf itu ke arah baris bawah. Haji, ke arah baris bawah.
Ke arah baris bawah. Okey. Bukan baris bawah kalau baris bawah kasrah ke arah baris bawah. Jadi ke arah tu sengit ke arah baris bawah. Bunyi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekali lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Macam tu. Boleh? Boleh. InsyaAllah, Ustaz. Okey. Okey, satu lagi tanda bintang. Okey. Tanda bintang. Tanda bintang. Bintang pula. Tanda apa tadi? Diamond. Tanda intan ni. Pada surah Yusuf. Okey. Tapi ini merujuk pada bacaan Ishmam. Maknanya muncungkan bibir. Muncungkan bibir. La ta'man. Man. Jangan muncung lagi. Masuk dulu man. Lepas man, baru muncung. Berapa lama nak muncung tu? 2 harakat. La ta'man. Okay, cuba baca semua. Lagi sekali baca la. Okey. Jadi ada berapa tempat? 2 tempat sahaja. Okey. 2 tempat sahaja. Okey. 2 tempat sahaja. Di dalam Al-Quran. Okey. Dalam Al-Quran ini 2 tempat saja. Seterusnya. Tanda sin kecil. Tanda sin kecil. Sin kecil. Okey. Terletak antara 2 kalimah. Terletak antara 2 kalimah. 2 kalimah. Dinamakan sebagai apa tu? Sakta. Dinamakan sebagai sakta. Okey. Dinamakan sebagai sakta. Alright. Memberhentikan bacaan tanpa memutuskan nafas. Nafas. Dengan kadar berapa harakat? 2 harakat. Dengan kadar 2 harakat. Okey. Boleh? Jadi bacaannya waqila man. Masa senyap tu kira 2 harakat. 1, 2. 1, 2. Waqila man. Waqila man raqa. Maknanya kita berhenti, bacaan kita berhenti, tapi nafas kita masih belum putus. Kiraan 2 harakat, 1, 2, baru teruskan bacaan dengan nafas yang sama. Nafas yang sama. Waqila man
Raqa. Ha. Okay. InsyaAllah. Ustaz. Alright. Qila man raqa. Ha. Wa qila man raqa. Wa qila man raqa. Ha, gitu cerita dia. Boleh? Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Benda boleh bincang je. Boleh saya tak nak baca tak nak terang laju-laju pelan-pelan ni. Boleh setakat ni? Boleh. Boleh tak? InsyaAllah. Kalau Boleh, tak faham insyaAllah. tanya dia ini yang bahasa mudah dia guna ni, ringkas mudah. Jadi senang nak ingat dan nak beramal dengannya. Okey. Senang nak ingat dan beramal dengannya. Okey. Right. Okey. Seterusnya tanda-tanda waqaf yang masyhur. Tanda-tanda berhenti. Waqaf ni tempat berhenti lah. Okey, yang pertama. Tengok situ. Waqaf lazim. Waqaf lazim ni, nama waqaf lazim maksudnya berhenti yang mesti. Mesti kita berhenti. Maksudnya mesti kita berhenti. Okey. Okey, tanda dia mim kecil. Itu tanda dia. Boleh? Tanda dia, tanda mim. Kecil. Mim kecil. Okey. Dia mim kecil. Okey. Kalau ada tu kena berhenti. Contoh. Ayat panjang pula ayat ni. Ambil qalu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna Allaha thalithu thalathah. Mesti berhenti itu. Dia kata itu betul lazim, mesti berhenti. Berhenti, mesti berhenti itu maksudnya. Waqaf berhenti, lazim mesti berhenti. Di situ maksud itu memang mesti berhenti di situ. Wama, baru sambung bacaan. Okey? Yang kedua, lam alif. Lam alif ni maksud apa? Dilarang berhenti. Lam tu maknanya dilarang. Lam tu tidak boleh berhenti. Tidak boleh maksudnya. La tu dilarang kita berhenti di situ. Mungkin merosakkan, boleh memutuskan makna ayat atau merosakkan makna sebagainya. La. Okey, untuk makluman para penuntut ilmu Al-Quran, Quran terbaru, saya tak pasti yang terbaru tu bermula daripada tahun berapa. Setelah dijelaskan oleh pihak Jabatan Agama dalam kelas tahsin guru-guru Quran yang saya ikuti sebelum ni, pihak Jabatan Agama Negeri Johor telah menyatakan Quran-Quran terbaru yang diimport daripada luar, daripada negara-negara pengeluar Quran, telah ditiadakan tanda waqaf lam alif. Untuk pengetahuan Jadi kalau tuan-tuan tak jumpa tanda lam alif, maknanya Quran itu Quran keluaran terbaru. Quran yang lama ada lam alif, sekarang sudah tiada. Kenapa ditiadakan lam alif oleh ulama-ulama dhab, ulama-ulama yang pakar dalam bidang tanda menanda ni, tanda-tanda Quran ni, dalam bidang inilah di seluruh dunia Islam, di negara-negara Islam yang mengeluarkan Quran, kenapa mereka tiadakan lam alif? Sebab berlaku perbezaan tempat letaknya lam alif bagi setiap Quran pada negara yang berbeza. Bila berlaku perbezaan tempat letaknya lam alif pada Quran yang berbeza-beza tempat, berbeza, bukan sama. Semua negara ada ulama dalam bidang menetapkan tanda. Mereka pakar dalam bidang ini. Setiap negara ada ulama dalam bidang ini. Tapi bila mereka meletakkan tanda lam alif, mereka letak pada tempat yang tidak sama setiap negara. Setiap negara ulamanya berbeza dan tempat letak pun berbeza. Dan menyebabkan
bacaan itu boleh berlaku pertelingkahan. Macam ni cara pertelingkahan tu. Bila contoh dalam tilawatul Quran, para hakim menggunakan Quran, satu Quran daripada mana-mana Quran yang diambil lah, telah diambil satu Quran dan ada tanda lam alif padanya. Para peserta pula, ini yang pernah berlaku lah, para peserta yang mengalungkan bacaan Quran, beliau membaca Quran yang tiada tanda lam alif pada bacaannya. Bila diwakafkan pada ayat tersebut, para hakim telah memotong dengan potongan 3. Kalau berhenti pada dalam alif ni memang potongnya 3. 3 markah potong. Sebab berhenti pada tempat yang dilarang berhenti. 3 markah potong. Tak sikit. Bukan satu jadi pemotongan itu telah menjadi perbahasan perselisihan lah di kalangan mereka dan membincangkan semula. Dan ini antara sebab disampaikan berita ini kepada pihak-pihak negara-negara Islam yang ada ni, untuk dibincangkan semula tentang letaknya lam alif pada Quran-Quran yang mereka keluarkan, dan tempat meletak lam alif, tanda lam alif ni adalah berbeza-beza tempat, menyebabkan ada Quran yang ada Quran yang tiada. Jadi untuk menyelaraskan, tu yang penting, penyelarasan. Walaupun mereka mempunyai ulama bab mereka sendiri, tapi untuk manfaat umat, kemaslahatul umat, mereka telah mentiadakan lam alif itu. Makanya di mana lam alif yang sepatut kita baca? Sebab dah tiada lam alif, maka mana-mana kita baca ayat, kalau kita berhenti pada tempat yang merosakkan makna, itu sebab kena tengok makna tu jugalah. Mana-mana tempat kita berhenti yang tak tepat, itu dipanggil qabih, tempat dilarang. Begitu. Macam nak tahu, itu kena belajar dengan guru lah dalam bidang wakaf dan ibtidak lah. Untuk pengetahuan saya ringkaskan, begitulah ceritanya. Lam alif telah ditiadakan pada Quran-Quran terbaru, keluaran yang terbaru. Okey, terus Jim. Wakaf jaiz, maksudnya jaizun, maksudnya harus berhenti. Jaizun maksudnya harus berhenti. Bila ada di situ ada penjelasannya, harus berhenti juga, harus wasal. Harus wakaf dan harus wasal. Dua-dua boleh. Okey, ini ringkaskan. Terus sod lam ya, al-waslu aula, maksudnya baca terus lebih aula, lebih afdal. Lebih baik kita baca terus. Kalau jumpa sod lam ya ni, maksudnya al-waslu, wasal adalah lebih baik. Aula Terus qaf lam ya, al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Itu tanda qaf lam ya, al-waqfu aula. Ada orang sebut waqaf qili, waqaf sidi, salah salah. Sad lam ya tu sad lam ya singkatan bagi al-waslu aula. Qaf lam ya singkatan bagi perkataan al-waqfu aula. Okey. Terus waqaf, ni mana perkataan ni? Dia tak sebut. Mu'anuqah ataupun ta'anuq, iaitu berhenti pada salah satu. Berhenti salah satu titik yang 3 itu. Salah satu berhenti. Kena berhenti salah satu. Okey? Kalau kita nak berhenti pada ilat tahlukah, kita sambung bacaan, sambung terus. Tapi kalau kita nak berhenti yang kedua, terus sambung langgar. Ilat tahlukati wa ahsinu. Maknanya kena pilih salah satu tempat berhenti. Boleh? Okay. Alright. Okay. Habislah. Setakat ni habis berkaitan tanda. Berkaitan tanda berhenti. Tanda-tanda ni tanda-tanda lah. Inilah tanda, antara tanda-tanda yang perlu kita kuasai dalam Quran. Secara asas, secara asas untuk orang awam. Ustaz, yang tadi tu yang 3 tanda tu, kalau berhenti salah satu, kalau nak sambung balik macam mana? Kalau kita berhenti pada tanda titik 3 pertama, kita sambung terus. Langgar lah. Tanda titik kedua tu langgar. Sambung terus bacaan. Wa ahsinu innallah. Nampak? Terus je. Langgar.
Kalau kita berhenti tanda titik 3 yang kedua, tanda titik pertama tu, tanda titik 3 yang pertama langgar. Ila tahlukanti wa ahsinu. Langgar je lah. Sebab kita nak berhenti salah satu sahaja. Saja. Tu cerita dia, Ji. Okay, terima kasih, Ustaz. Baik, Ji, Ah. Okey. Alhamdulillah. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya, boleh tanya. Ni dah habis lah. Kalau ikutkan dah habis dah, selesai. Okey. Dah habis. Dah habis lah, selesai. Dah habis. Okey. Selesai. Yang ini asas selesai. Haji, kita dah bincang tak? Isti'adzah, basmalah dan surah? Dah belum? Dah, Ustaz, Ustaz Syahrin. Dah sudah tu. Dah. Sudah? Hmm. Kalau sudah, Okey. Hukum nun sakinah pun dah sudah, Nun mati tanwin dah sudah, Haji. Dah tu. Dah sudah, Dah sudah, Okey. Nun tanwin dah sudah. Tentang satu. Imam Darawi. Sejaratan. Cari lagi satu. Tajwid lain. Hukum mat asli, mat far'i dah sudah, Haji. Banyak kita dah bincang kan. Cuma nak tanda. Haji? Mat. Mat asli. Hukum mat lah, hukum mat. Hukum mat dah habis dah belum semua? Kita bincang. Dah lepas. Kali lalu pun Ustaz. Belum, Okey. Kita bincang huruf mat, Ni yang ringkasnya ni yang ringkas. Okey, yang ringkas. Okey. Al-madud. Al-madud iaitu mat, Hukum mat. Dan kumpulan dia lah. Kumpulan mat, Mat ada dua, satu yang asal. Yang asal asli lah dia panggil. Yang kedua mat yang lain atau cabangan hukum mat. Atau mat hukum mat yang lain lah. Okey, apa maksud al-madud? Al-madud maksudnya mat. Maksudnya tambah. Tambah apa? Tambah kadar harkat. Tambah kadar harkat. Tambah kadar harkat. Atau tambah maksudnya atau memanjangkan bacaan kita. Cara panjang tu apa? Panjangkan apa? Panjang suara. Qol. Panjang. Qaima. Panjang. Itu kata panjang. Panjang ke apa? Suara. Pada apa? Pada huruf mat. Tu boleh faham je? Ini maksud yang lebih mudah. Panjangkan suara kita pada huruf mat. Itu maksud panjang tu. Atau tambah. Okay, kita mula dengan huruf yang asal. Iaitu bagi mat. Allah Akbar. Dia bagi huruf mat huruf mat asli yang asal. Hurufnya ada 2, 3. Alif. Syaratnya didahului baris atas. Qala. Cuba sebut. Qala. Qala. Okey, kita lajukan Ini kita dah pernah belajar kat sekolah kan, dekat mana-mana, tak apa kita lalukan je. Yang kedua waw. Mesti waw sebelumnya didahului baris depan. Yaqulu. Baca. Yaqulu. Okey. Ketiga ya.
Didahului boleh baris bawah. Qila. Qila. Okay. Kemudian bahagian-bahagian mat. Bahagian mat. Allah Akbar. Hilang lagi. Dia tersangkut. Dia tak boleh tekan lebih. Alright. Bahagian mat. Okey. Yang pertama tadi mat. Mat asli atau ada juga dalam kitab mat Mantap. tabi'i atau mat zati. Ini istilah dalam pelbagai buku. Okey. Itu yang mat asli ni setelah kita nak masuk mat far'i lah. Mat far'i yang ni. Mat far'i, mat mazidi, mat yang terjadi disebabkan huruf hamzah apabila bertemu dengan huruf hamzah ada 13. Ada 13. Kejap. Mat wajib. Ini, okey. Bertemu huruf hamzah atau sukun. Dia dalam ni disebut 13. Dalam ni disebut 13. Sebenarnya banyak lagi. Ni satu contoh pendapat lah, ada 13. Nanti kalau tak cukup kita tambah lagi. Daripada kitab lain ada banyak lagi. Lebih daripada 13 punya. Tak apa, kita bincang dulu ni. Dalam ni dia mulai dengan mat wajib muttasil. Dia mulai dengan mat wajib. Mat yang bersambung. Wajib mesti dibaca kadar 4 atau 5 akad. Muttasil bersambung. Mat muttasil maksudnya mat yang bersambung. Bersambung maksudnya apa? Atau berhubung. Berhubung apa? Maknanya huruf mat dengan hamzah. Maksudnya bersambung atau berhubung tu. Huruf mat dengan hamzah tu mesti dalam satu perkataan. Berhubung tu maknanya mesti. Bersambung tu maksudnya mesti. Huruf mat dan hamzah bertemu dalam satu perkataan. Contohnya ja'a. Ja'a ni satu perkataan. Ja'a datang. Ja'a dalam bahasa Arab maksud bahasa Melayunya datang. Ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad. Ini fi'il madhi. Dalam bahasa Arab fi'il madhi. Telah datang. Telah datang. Telah datang Muhammadun. Ja'a. Ja'a telah datang. Ja'a ni satu perkataan. Itu huruf alif dan hamzah bertemu dalam satu perkataan. Itu maksudnya muttasil. Dia duduk bersambung atau duduk bersama. Dalam alif dan huruf hamzah tu bersama dalam satu perkataan. Bersambung atau bersama dalam satu perkataan. Kalau waw, waw dengan hamzah dalam satu perkataan. Dalam jahat jahat. Okey. Nampak ada ya tu. Ya bertemu dengan hamzah selepasnya. Dalam satu perkataan ni satu perkataan. Okey. Okey, panjang dia. Mat muttasil ni apa panjang dia? 4 atau 5 harakat kalau baca terus. Kalau baca terus 4 hingga 5 harakat. Kalau berhenti 4, 5, 6 harakat. 4 atau 5 atau 6 harakat. Kalau berhenti kalau berhenti. Okey. Boleh? Setakat ni boleh? Mat wajib. Secara ringkasnya. Secara ringkas. Nanti kita baca Quran, jangan risau. Nanti kita akan baca ayat Quran yang melibatkan hukum-hukum kita bincang malam ni lah. Termasuk tanda-tanda tu. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz apa? Jaiz mesti. Jaiz ni harus dibaca lebih daripada 2 harakat. Jaiz. Munfasil. Munfasil ni dia terpisah. Terpisah. Apa yang terpisah? Huruf mat dengan hamzah dalam 2 perkataan. Ala perkataan lain. Innahum perkataan yang kedua. Ala perkataan yang pertama. Innahum perkataan yang kedua. Dia terpisah. Terpisah. Dia dua perkataan yang terpisah. Okey. Itu kata munfasil. Kalau muttasil dia bersama, berhubung. Dalam satu perkataan. Kalau munfasil berpisah. Huruf mat perkataan lain, huruf hamzah perkataan lain. Okey. Waw pun sama. Qalu inna terpisah. Inna perkataan lain. Qalu perkataan lain.
Fi perkataan lain. Anfusikum perkataan lain. Hamzah duduk dalam perkataan lain. Itu maksudnya terpisah. Atau dipanggil munfasil. Boleh setakat ni? Boleh faham tak setakat ni? Boleh insyaAllah Ustaz. Nanti latihan kita buat pada Haji ingat saya. Haji Mustafa tolong ingat saya. Latihan bagi hukum mat. Hukum mat wajib dengan mat jaiz. Mat asli lah. Mat asli, mat wajib, mat jaiz, mufasil pada minggu depan. Kita buat latihan dan kita sambung lagi pembelajaran kita yang seterusnya lah. Okey, ada soalan tak setakat ni? Untuk setakat ni. Ini pun dah banyak dah ni. Kita sentuh ni. Saya risau kalau banyak sangat. Ada yang hilang pula. Dah banyak sangat nak kena ingat. Kan? Okey? Tak ada masalah Selesai semua? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Okey. Kalau tak ada apa-apa, tanda je setakat ni dulu. Kita masih bincang bawah hukum mat. Hukum mat belum selesai, belum bincang habis kan Jian sebelum ni? Belum. Al-Madud ni, Belum. Belum kita bincang hukum mat minggu depan hukum mat, semua hukum mat lah. Kita kenalkan hukum mat, kenalkan secara ringkas hukum mat dan kita akan praktikkan dalam bacaan Quran kita. Ini yang asas untuk orang awam. Kalau nak bincang lebih mendalam, kita kena bincang nama imam dulu. Mendalam ni maknanya kita akan bincang. Dalam baca Quran ni ada banyak imam. Macam sembahyang lah. Dalam sembahyang kita ada 4 imam mazhab. Quran pun sama. Ada imam-imam membaca Quran. Dia panggil imam qiraat. Setiap imam ni ada anak murid dia 2 orang. Atau rawi dia panggil. Kalau Imam Nafi' dia ada 2 anak murid. Qalun dengan Imam Warsh. Yang kedua Imam Ibn Kathir. Al-Bazzi dan Qunbul. 2 orang. Kemudian Imam Abu Amru. Ad-Duri dengan As-Susi. Duri dan As-Susi. Imam Ibn Amir. Hisham dengan Ibn Zakwan. Imam Asim, imam kita. Syu'bah dan Hafsin. Kita melalui Imam Hafsin. Imam Hamzah, Imam Khalaf dan Khalad. Imam Al-Kisai, Imam Abul Harith dan Imam Ad-Duri. Habis. Ini nama imam je. Nampak tak? Banyak tak imam baca Quran? Banyak. Banyak tak ramai. 12 Ustaz. Berapa? 12. Semua ada 7. 7 kali 2. Sekejap, 7 imam. Setiap satu imam 2. 2 murid. 2 murid. Jadi berapa semua? 14. 14. 14. 21. 1 kan? Kan? 7 kali 2 kali 3. Itu kalau kali 3. 21 lah termasuk imam sekali. 21 lah. Kan? Ramai kan? Ramai Ustaz. Masya Allah. Tapi kita bersyukur Haji. Saya pun bersyukur juga. Alhamdulillah setakat ni kat YouTube lah. Kalau buka YouTube tak adalah ulama-ulama dalam bidang Quran ni bertelagah mempertahankan bacaan imam lain di Malaysia ni. Sebab apa? Dia bergantung Haji. Kalau satu orang ustaz, ulama ni ataupun orang yang berilmu ni, dia nak mencuba bacaan imam lain dan nak diterapkan di Malaysia, nak diamalkan jadi satu amalan. Boleh berlaku sekiranya ada orang yang memulakan. Jadi kalau boleh janganlah. Kita kekalkanlah. Kita kekalkan satu imam. Sebab dalam bab fiqh sekarang ni, dalam bab fiqh lah, dalam bab ibadah, dah mula lah. Dah mula apa ni, di kalangan ulama-ulama kita anggap ulama kita lah, orang yang arif dalam bidang mereka, ingin memberikan ruang kepada semua orang-orang awam ni belajar lebih dan beramal dengan amalan yang lebih luas. Haji kita kalau ikutkan diwartakan semua jabatan agama setiap negeri, memang wartanya beramal dengan ibadah kita mengikut mazhab Syafi'i dan mengambil pendapat mazhab lain pada perkara-perkara tertentu. Bukan maksudnya pegang penuh pada mazhab yang lain. Kita berpegang mazhab Syafi'i, tapi ada perkara-perkara yang ditetapkan oleh jabatan agama dalam perkara-perkara tertentu, kita beramal dengan pendapat mazhab yang lain. Begitu fahaman kita di semua negeri. Tapi di dalam baca Quran,
kita memang semua selaras lagi. Setakat ni lah masih ikut imam yang pertama tadilah. Imam apa? Ya, tarik imam tadi. Kita masih lagi dengan Imam Asim. Daripada murid dia Hafsin. Okay. Alhamdulillah Haji. Senang saya mengajar. Senang saya mengajar. Nak apa tak tiada lagi tak ada lagi ialah yang memulakan lah nak baca. Kita cubalah beri pendedahan masjid ini baca mengikut Imam Nafi'. Ada masjid baca mengikut Imam Nafi'. Nak sembahyang kat masjid tu dia baca ni Imam Nafi' semua. Setakat ni belum ada yang membuat begitulah. Bagi saya lah Haji Bagi saya apapun kita kena bersedia Haji. Bersedia. Jangan memang kita belajar dengan Imam Asim, yang kita belajar sekarang ni ikut Imam Asim melalui Imam Rawinya Imam Hafsin. Tapi sebagai seorang guru macam saya, sekurang-kurangnya saya memberikan persediaan awal. Memanglah kat Malaysia ni masih lagi aman lah di sudut bacaan Qurannya mengikut satu imam. Tetapi kalau kita melancong Haji, pergi Mekah, Madinah, ada tempat-tempat lah. Selain dari Mekah, Madinah, Turki, pergi Morocco, pergi Sudan. Yang mana mereka berpegang dengan bacaan imam bacaan Quran mereka adalah imam yang bukan sama dengan kita. Bila kita, walaupun ala ustaz kita tak baca pun, tapi persediaan. Mana tahu bila ke tempat lain, kita tidaklah menyalahkan mereka membaca yang dengan bacaan salah. Setelah kita mengenal cara bacaan imam lain. Boleh Baik, insyaAllah. Ya, wallahu alam. Saya akan kenalkan untuk bacaan imam lain ni bukan pada surah. Makmum kita ni surah tak masalah, dia dalam surah Al-Fatihah saja. Saya akan tunjukkan bacaan imam lain dalam surah Al-Fatihah. Kita ulang kaji je balik. Sahaja kenapa Fatihah? Fatihah ni yang semua orang kita ni memang sensitif. Jangan salah sikit je akan ni masalah. Jadi kita kenalkan jugalah bacaan mengikut imam-imam yang lain minggu depan je. Yang dalam surah Al-Fatihah ada berbeza bacaan mengikut imam-imam yang kita sebut tadi. 21 imam je InsyaAllah. Wallahu alam. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim khair. Allahumma inna nastahfidhuka ma 'allamtana wa dhakkirhu 'inda hajatina ilaih wa la tunsinahu abadan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku liquli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Bihamdika Ustaz. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Jumpa lagi semua. Jumpa lagi semua. Terima kasih Ustaz Terima Aiman. kasih Ustaz Aiman.